Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini BIS Malaysia edisi Jumaat 9 April 2021. Ketika ini bersiaran langsung menerusi saluran berita RTM. Saya Ismail Adnan dan anda akan bersama saya dalam setengah jam berikutnya membawakan perkembangan ekonomi semasa. Kita mulakan dengan perkembangan dan juga berita tersebut. Axiata Group Berhad dan Telenor Asia, syarikat induk Digi.com Berhad, yakin cadangan penggabungan antara Celcom, Axiata Berhad dan Digi akan mendapat kelulusan. Syarikat itu berkata kelulusan itu termasuk daripada Badan Kawal Selia serta pemegang saham Celcom dan Digi. Sentimen itu disokong penglibatan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Axiata, Datuk Izzaddin Idris dan Naib Presiden Eksekutif merangkap Ketua Telenor Asia, Jorgen C. Arins Rostrup dalam rundingan penggabungan yang sedang berlangsung ketika ini. Axiata dan Telenor Asia mencadangkan penggabungan Celcom dan Digi untuk menjadi sebuah syarikat yang dikenali sebagai Celcom Digi Berhad Mergedco. Bagaimanapun, kedua-dua syarikat enggan mendedahkan penilaian Mergedco memandangkan perjanjian masih di peringkat awal. Sebagai sebahagian daripada urus niaga penggabungan, Axiata akan menerima saham baru diterbitkan dalam Digi mewakili 33.1% bersamaan kira-kira 2 bilion ringgit. Sementara itu, Axiata bersama dana-dana institusi Malaysia akan memiliki lebih 51% pegangan dalam Mergedco. Ya, seterusnya kita beralih ke perkembangan saham. Bursa Malaysia terus mengekalkan trend menaik untuk dibuka tinggi pada urus niaga pagi Jumaat. Dan untuk analisis pasaran, kita terus saja bersama pengurus dana PNB Investment, Nur Raihan Munir. Silakan. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FPM-KLCI naik 7.39 mata untuk ditutup tinggi kepada 1,609.79. Pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 526 berbanding 426. Sementara 1,204 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FPM-KLCI menyaksikan 11 kaunter untung, 15 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.08% kepada RM3.78 setiap 100 yen dan 0.04% kepada RM4.14 sedolar Amerika. Selebihnya, ringgit susut 0.17% kepada RM4.92 se-euro, 0.04% kepada RM5.68 se-pound dan 0.03% kepada RM3.09 sedolar Singapura. Laporan disampaikan oleh Nur Raihan Munir, PNB Investment Berhad. Sepanjang April, Isnin hingga Jumaat, jangan lepaskan peluang memenangi pelbagai hadiah sempena kuis sambutan 75 tahun RTM. 3 pemenang akan dipilih setiap hari. Soalan-soalan akan dikemukakan melalui program Selamat Pagi Malaysia, BIS Malaysia, Pastikan Sahih atau program Bicara Wara. Syarat penyertaan, jawapan kuis perlu dikemukakan melalui laman Facebook Selamat Pagi Malaysia di alamat facebook.com/Selamat Pagi Malaysia RTM. Sila nyatakan jawapan kuis, nama anda, nombor kad pengenalan dan nombor telefon anda. Mengungguli dan terkini merentas sepadan masa. Berbutir-butir bintang menyinar megah di angkasa. Perdekan namamu di hati menyajikan yang terbaik. RTM teman setia ada.
Iaitu dia soalan kuis bersempena dengan ulang tahun ke-75 bagi RTM. Dan untuk perkembangan seterusnya, potensi jangka panjang keuangan Islam kekal cerah dalam tempoh pasca COVID-19 berikutan prinsipnya yang inklusif serta menggalakkan kestabilan keuangan. Sejajar dengan peralihan dasar-dasar ke arah memastikan pembangunan yang mampan, pelaburan mampan dan bertanggungjawab SRI juga dijangka dapat membantu memperluas jangkauan keuangan Islam berikutan faktor seperti pelarasan serta pertindihan yang ketara. Bual Bis hari ini, kita akan bersama sahabat saya Azam Abdullah dengan topik perbincangan pandemik dan potensi keuangan Islam bersama tetamu Ketua Pegawai Eksekutif Chartered Institute of Islamic Finance Professional CIIF, Dr. Azura Osman. Silakan Azam. Pandemik COVID-19 memberi cabaran kepada sektor ekonomi negara dan tidak terkecualilah kepada institusi keuangan. Malaysia menasib baik kerana mempunyai dua model keuangan iaitu keuangan konvensional dan juga keuangan Islam. Jadi kita nak melihat apakah potensi dan juga apakah yang boleh ditawarkan jalan keluar daripada keuangan Islam dalam kita menghadapi pandemik COVID-19. Dan untuk bercakap mengenai ini, tajuk yang kita pilih adalah pandemik dan juga potensi keuangan Islam. Bersama dengan saya sekarang ini adalah Dr. Azura Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Chartered Institute of Islamic Finance Professionals ataupun singkatannya CIIF. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Sihat, Alhamdulillah. Tapi sebelum kita nak mendedahkan potensi keuangan yang mampu ditawarkan dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, mungkin Doktor boleh jelaskan perbezaan, kita nak ulang kaji balik antara keuangan Islam dan juga keuangan konvensional. Silakan, Doktor. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera, Azam. Sebelum tu, saya rasa tak terlambat untuk saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun RTM ke-75. Semoga RTM terus unggul dan maju jaya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya ke rancangan ini. Okey, berbalik kepada soalan tadi, berkenaan dengan keuangan Islam, perbezaan antara keuangan Islam dan konvensional. Kewangan Islam adalah aktiviti kewangan yang berlandaskan syariah, prinsip-prinsip syariah. Seperti mana yang dikatakan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. So ini adalah dasar kewangan Islam yang mempengaruhi kontrak-kontrak kewangan, produk-produk kewangan Islam yang dipasarkan pada ketika ini. Selain daripada itu, kewangan Islam juga melarang transaksi yang melibatkan elemen-elemen seperti gharar, iaitu sesuatu yang tidak jelas, dan juga elemen seperti maisir, yang elemen yang transaksi yang mempunyai elemen perjudian. Jadi secara amnya itu adalah prinsip-prinsip kewangan Islam yang sedia maklum oleh kebanyakan orang. Apa yang jarang diketengahkan adalah sebab kenapa tiga perkara ini dilarang di dalam kewangan Islam dan juga agama Islam itu sendiri. Kalau dikaji sebabnya, kita akan sampai kepada satu konsep, iaitu keadilan dan kesaksamaan ataupun justice and equity. So itu adalah prinsip sebenar kewangan Islam. Sebagai contoh, kenapa riba diharamkan? Ini adalah kerana riba ini menjurus kepada penindasan. Dalam perbankan konvensional, sebagai contoh, bila mana ada transaksi di antara peminjam dan pemberi hutang, risiko dipindahkan dan ditanggung oleh satu pihak sahaja. Sebagai contoh, saya pinjam duit untuk membeli aset, saya hilang kerja, saya tak dapat bayar hutang tu tetapi saya mengikut perjanjian dengan bank konvensional, saya perlu membayar hutang itu walau apa juga keadaan sekalipun. Kalau saya tidak bayar, semakin banyak saya kena bayar kerana faedah itu akan dikompaund. Tapi dalam kewangan Islam, apa-apa pinjaman adalah berdasarkan konsep jual beli. Maknanya kalau saya ingin membeli aset, bank akan membeli aset itu dan menjual semula kepada saya pada satu harga yang dipersetujui, selalunya lebih tinggilah untuk membagi elemen keuntungan kepada bank, dan saya akan bayar dalam satu jadual ansuran seperti yang ditetapkan. Apa-apa terjadi pun, apa-apa yang saya patut bayar itu sahaja, tidak ada sebarang peningkatan lagi.
Baik, itu antara penjelasan dan juga gambaran ringkas mengenai perbezaan antara kewangan Islam dan juga konvensional, dan mungkin Doktor boleh kita teruskan perbincangan dengan menjelaskan apakah peranan CIIF ini dalam situasi yang sedang menghadapi krisis pandemik COVID-19 ini, Doktor. Sebelum itu izinkan saya untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan latar belakang Chartered Institute of Islamic Finance Professionals ni, atau secara ringkasnya CIIF, yang telah mula ditubuhkan dalam tahun 2015. CIIF merupakan satu badan profesional untuk ahli-ahli profesional dalam industri kewangan Islam. Mandat utama CIIF adalah untuk menetapkan dasar dan piawaian bagi pendidikan dan kelayakan profesional dalam bidang kewangan Islam. Dalam memacu industri dan demi untuk melahirkan bakat-bakat yang berkelayakan, SIF telah menyediakan satu kod etika dan dasar tingkah laku profesional yang patut diikuti oleh semua ahli kami. CIF juga menekankan pembelajaran yang berterusan ataupun continuing professional development bagi memastikan ahli-ahli kami sentiasa menaik taraf pengetahuan dan juga mengikuti perkembangan semasa industri kewangan Islam untuk meningkatkan keupayaan dan kemahiran mereka untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Sehingga kini CIF mempunyai lebih daripada 1,000 ahli di dalam Malaysia dan juga di seluruh dunia. Okey, ini ingin juga saya kongsikan sedikit berkenaan dengan program utama kami yang dilancarkan baru-baru ini, iaitu Chartered Professional in Islamic Finance ataupun program profesional bertauliah di dalam kewangan Islam, di mana tujuan program ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada pengamal kewangan Islam yang telah melepasi kriteria kelayakan dari segi pengetahuan dan juga pengalaman dalam kewangan Islam. Dengan mendapat tahap kelayakan profesional ini, ahli kami dapat meningkatkan daya saing mereka dan kebolehpasaran mereka di dalam di pasaran tempatan dan juga antarabangsa. Berikut daripada mandat ini yang jugalah ingin saya nyatakan bahawa SIF ditubuhkan untuk melahirkan lebih ramai pakar berkelayakan di dalam industri kewangan Islam ni. Apakah implikasi pandemik COVID-19 ini kepada institusi kewangan Islam yang dapat Doktor kongsikan bersama dengan penonton? Sebenarnya banyak cabaran ya. Apa juga cabaran yang dialami oleh sektor ekonomi lain juga dirasai oleh industri kewangan Islam, daripada masalah beroperasi cara maya atau jarak jauh, daripada kepada keuntungan yang terjejas. Cuma kuantumnya berbeza. Ada perniagaan atau industri yang tidak boleh beroperasi langsung, seperti industri berkaitan hiburan ataupun berkaitan sukan. Tetapi industri kewangan ni dikirakan sebagai industri yang penting. Jadi mereka masih beroperasi, kemungkinan dengan kapasiti yang berkurangan, kemungkinan dengan keuntungan yang berkurangan daripada tahun-tahun yang lepas. Walau bagaimanapun, apa yang saya rasa sering dipersoalkan dalam ketika waktu pandemik ini oleh pengguna-pengguna, lebih lagi daripada orang-orang yang mula kehilangan pekerjaan ataupun yang terjejas pendapatan daripada Perintah Pergerakan PKP ni, mereka mula mempersoalkan apa peranan institusi kewangan Islam dalam membantu mereka, terutama ketika mereka kesempitan kewangan. Orang mula tanya di manakah ihsan institusi bank itu sendiri, jadi khususnya kepada golongan yang memerlukan kewangan untuk meneruskan kehidupan. So selain daripada moratorium yang kita tahu yang diberikan, apa lagi yang diorang persoal yang boleh ditawarkan? Di sinilah cabaran kewangan Islam untuk menunjukkan sisi keperimanusiaan yang diharapkan dan juga nilai kewangan itu sendiri. Di manakah konsep justice and equity itu? Baik, melihat ke depan, adakah Dr. Azura melihat bahawa kita berada dalam landasan yang tepat, iaitu kewangan Islam ini sendiri? Adakah apa yang kita tawarkan ini benar-benar diperlukan oleh industri?
Okey, industri kewangan Islam di Malaysia bermula daripada penubuhan tabung haji dan kemudiannya kita ada Bank Islam, kemudiannya kita ada Syarikat Takaful Malaysia dan seterusnya kepada skim perbankan tanpa faedah. Sehingga sekarang kita ada lebih daripada saya rasa 16 institusi bank yang menawarkan produk kewangan Islam. Jadi pertumbuhan tu memang agak membanggakan. Dari segi penambah baik, saya rasa adalah lebih kepada produk kewangan itu sendiri daripada produk yang biasa seperti apa yang banyak ditawarkan sekarang ini dalam yang berasaskan komoditi murabaha. Kita kemungkinan perlu untuk menjadi lebih inovatif. Mungkin boleh dikembangkan lagi produk-produk yang berlandaskan konsep-konsep lain seperti musyarakah mutanakisah dan mudarabah. Baik, itu antara kolaborasi yang telah dijelaskan oleh Dr. Azura, dan kita nak melihat bagaimanakah cabaran ini dalam kita menangani pandemik COVID-19 ini sebagai kewangan Islam, apakah peranan utamanya. Tapi sebelum itu kita nak berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Yakin bahawa vaksin ini cukup selamat dan berkesan. Kita dapat memutuskan COVID-19 dapat. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Cegah penyakit COVID-19 ni. Lindungi diri, lindungi semua. Ini adalah usaha kita bersama. Kita mesti menang. Semoga Tuhan berkati kita. Hari ini kita dah masuk ke fasa vaksin. Kita haraplah ketua-ketua ni dapat memberi penerangan di peringkat bawah. Tentang kepentingan vaksin, tentang apa patutnya kita, kenapa kita patut vaksin, tentang vaksin itu selamat, tentang pentingnya kita buat pendaftaran untuk vaksin. Supaya kerajaan boleh buat persediaan yang rapi untuk kita memberi suntikan nanti kemudian. Terima kasih kerana terus setia bersama dalam Buah Biz. Hari ini kita masih lagi bercakap mengenai pandemik dan potensi kewangan Islam bersama dengan saya Dr. Azura Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Chartered Institute of Islamic Finance Professionals CIIF. Baik Doktor, melihat kepada cabaran yang perlu kita tempuhi dalam industri ini, dan adakah ini bermakna kita perlu melihat kembali ataupun memikirkan semula konsep kewangan Islam supaya ia bertepatan dengan apa yang diperlukan dalam industri sekarang ni, Doktor? Terdapat berbagai cara untuk mengatasinya. Pertamanya, kita kena berbalik kepada prinsip kewangan Islam itu sendiri, iaitu keadilan dan kesesamaan ataupun justice and equity. Kita sedia maklum bahawa sistem berlandaskan riba ni menyebabkan penindasan kepada golongan yang berpendapatan rendah. Ini akan menyebabkan yang kaya menjadi lebih kaya, yang miskin lebih jatuh miskin. Ini juga akan menyebabkan jurang pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin akan menjadi lebih tinggi, dan seterusnya sistem sosioekonomi itu sendiri akan runtuh kalau benda ni berterusan. Oleh itu, seelok-eloknya fokus produk kewangan tu mestilah sesuatu yang beri impak positif kepada masyarakat dan alam sekitar. So, ia perlu lebih berinovasi kepada produk-produk yang banyak daripada apa yang banyak diguna pakai sekarang, iaitu komoditi murabaha dan tawaruk yang secara efektifnya mencerminkan pinjaman konvensional. Itu sebagai contoh, sebagaimana kita sedia maklum, perindustrian kecil dan sederhana adalah merupakan pemacu ekonomi negara Malaysia. Cara mereka dibiayai juga harus lebih inovatif berbanding dengan pemberian pembiayaan berdasarkan tawaruk saja. Mengapa tidak bank bekerjasama dengan PKS ini
Mungkin mereka tidak mempunyai aliran tunai yang mencukupi untuk membayar balik pinjaman pada tahun-tahun permulaannya. Tetapi bila industri itu berkembang, kemungkinan mereka boleh memberikan lebih pulangan kepada bank. Oleh itu, banyak produk-produk yang berasaskan musyarakah dan mudarabah yang bank boleh guna pakai untuk pembiayaan PKS ini. Jadi bank boleh memperolehi keuntungan lebih besar pada masa yang sama. Mereka membantu PKS ini untuk menjadi lebih maju. Bank Islam juga boleh mengambil contoh daripada sebuah bank di Sweden bernama JAK Bank yang mengamalkan model perbankan tanpa faedah, tetapi mereka bukan bank Islam. Ada satu lagi bank yang mungkin boleh menjadi contoh adalah Triodos Bank yang berbekalan di Eropah, di mana bank ini mengamalkan fokus pembiayaan kepada projek kelastrian, di mana mereka mempromosi perbankan yang lestari. Duit daripada wang yang mereka ambil daripada pelanggan, mereka akan memberi pembiayaan kepada projek-projek yang memberi impak positif kepada masyarakat, alam sekitar yang lebih sustainable berjangka masa panjang. Jadi keuntungan bukanlah agenda yang utama. Fokus mereka adalah pada seperti yang saya cakap tadi, impak positif. So agenda kelastrian ni bukanlah perkara yang baru. Ia merupakan prinsip yang perlu diamalkan oleh umat Islam dan juga salah satu agenda yang perlu diberi fokus oleh industri kewangan Islam. Pengamal kewangan Islam perlu ada tanggungjawab untuk menjaga pelanggan mereka melangkaui produk itu sendiri dan juga keuntungan. Mereka perlu mempunyai pemikiran yang lebih besar untuk membantu membangunkan masyarakat sejagat. Ekonomi dan ekologi itu sendiri tak boleh dipisahkan melalui pelaburan sebenar dalam ekonomi sebenar atau real economy, barulah kemajuan itu dapat dicapai. Jadi kemungkinan proses ini akan tidak memberikan pulangan kepada penabur secara nyata atau secara immediate, tetapi positifnya kepada masyarakat adalah berjangka masa panjang. So oleh itu industri kewangan Islam perlu membangunkan satu model perniagaan yang baru yang berfungsi untuk memastikan wang di dalam sistem kewangan itu sendiri dapat menyokong kesejahteraan dan kelastrian ekonomi sebagai pemangkin kepada ekonomi dan kewangan negara. Baik doktor, kita kena akui bahawa pandemik COVID-19 ini dia mempercepatkan lagi proses pendigitalan terutama dalam institusi keuangan. Nak melihat sejauh mana ia mempengaruhi kewangan Islam dan juga apakah evolusi-evolusi yang telah dilalui oleh kewangan Islam itu sendiri setakat ini. Apa yang utara daripada COVID-19 ini adalah perubahan landscape baru ekonomi di Malaysia dan juga di serata dunia. Jadi ekonomi norma baru ni menyaksikan ekonomi yang bersifat maya dan digital. Jadi kita tidak perlu ke sesuatu tempat untuk membuat sesuatu. Semuanya boleh dibuat secara maya, secara digital, online. Jadi pada pendapat saya, industri kewangan khususnya kewangan Islam juga tidak terlepas daripada berdepan dengan keadaan perubahan ekonomi ini. Jadi mereka mesti mengikut arus itu. Mereka mesti terus mempercepatkan pembangunan digital mereka dan juga apa-apa yang membabitkan teknologi kewangan Islam ataupun Islamic fintech. Daripada apa yang kita dapati, sekatan perjalanan akibat pandemik ini mendorong banyak institusi kewangan perbankan Islam yang berfikir lebih inovatif. Jadi mereka memenuhi permintaan pelanggan dengan cara yang berbeza dalam masa pandemik. Jadi di antara solusinya yang paling ketara adalah pendigitalan perkhidmatan mereka dan mengubah cara kerja mereka ke arah digital dan maya. Jadi
melalui proses kegunaan teknologi ini, bank juga dapat memperkemaskan proses perbankan mereka, meningkatkan ketelusan dan juga mengurangkan kos operasi mereka. Tapi pada masa yang sama dengan peningkatan transaksi secara maya, aspek keselamatan juga adalah satu cabaran. Penipuan cyber adalah faktor yang harus diberi perhatian. Jadi saya lihat proses inovasi penyelesaian digital ni adalah penting untuk memastikan institusi kewangan Islam sentiasa relevan di dalam keadaan yang mencabar sekarang ini. Baik, terima kasih Dr. Azura di atas penjelasan gambaran mengenai peranan kewangan Islam dan juga apa yang boleh ditawarkan daripada kewangan Islam dan kita menghadapi pandemik COVID-19. Dan mungkin untuk akhirnya kita seharusnya perlu memberi ruang yang luas dan lebih besar kepada kewangan Islam untuk mengoptimalkan peranannya dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan lebih-lebih lagi, Malaysia adalah sebagai pelopor kepada kewangan Islam. Inilah masanya untuk kita mempromosikan habis-habisan produk terbaik yang mampu ditawarkan oleh kewangan Islam dalam kita menghadapi masalah dan juga cabaran pandemik COVID-19. Saya kira itu sahaja daripada saya, Azam Abdullah. Kita kembali ke rakan suka. Silakan. Ya, dengan itu Bual Bis itu tadi menutup Bis Malaysia edisi 9 April 2021. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di saluran berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Daftar di MySejahtera untuk janji temu vaksinasi COVID-19 yang akan diberikan secara berperingkat mengikut fasa kelayakan. Lindung diri, lindung semua dan terus patuhi SOP untuk kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Saya Ismail Adnan, salam hormat dan kita jumpa lagi.